Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, selesai cerita matrik tahun 1. Sekarang ni saya nak kongsi pula pindah ke tahun 2 di Pusat Matrikulasi Kuala Pilah. PMKP lah. So saya balik semula Kuala Pilah lah. Setahun tinggal Kuala Pilah. Dah 5 tahun tinggal Kuala Pilah. Setahun missing and then come back at Kuala Pilah untuk matrik tahun 2. Matrik tahun 2 ni semuanya kat PMKP tu semuanya science student lah, and they come from student came from all other pusat matrik dekat seluruh Malaysia lah untuk UKM. So campur sekolah lain lah. Okay, banding kalau dekat Seremban dulu semuanya daripada MRSM kebanyakannya majoriti, tapi bila sampai ke Kuala Pilah ni MRSM tu jadi minority pula sebab campur sekolah lain punya matriculation daripada SESMA, daripada SAS, daripada few more schools lah. Okay. So jadi so campur lagi lah. Tahun 2. Okay, tahun 2 ni kita tahun 2 ni menarik juga. Okay. Sebelum tu masa tahun 1 juga matrik Seremban tu, alhamdulillah adik saya nombor 6 lahir lah, Zafrul. Masa tu saya, bukan apa sebab saya ingat sebab apa, dia ni antara only adik-beradik saya yang saya ingat birthday dia. Sebab apa? Sebab dia lahir masa hari Piala Thomas came back to Malaysia 1992 tu. Masa tu mak saya ada complication, salin dekat Tampin. Lepas tu kena rush ke Seremban Hospital, and saya ikut ambulans tu sampai dekat tempat emergency hospital Seremban malam tu. Okay, malam tu kaunter kosong. Rupanya semua orang tengok semua orang tengok Piala Thomas final. Okay, alhamdulillah mak saya selamat lah. Okay, ada complication sikit pasal dah berumur kan, deliver baby. Anyway, okay, tahun 2 matrik, tahun PMKP ni saya masuk KK6. Dia ikut kumpulan kuliah nama dia. Saya dapat KK6. Okay, KK6. Macam mana bila buat pemilihan, saya kena lagi jugalah jadi ketua kelas, tapi for bigger group. Yang belakang ni, gambar belakang tu saya punya kelas saya lah tu, KK6. KK6 nampak saya kat situ. Macam ni nampak. That's me lah. Nampak saya sebelah cikgu tu. That's me. Sebelah cikgu tu saya lah tu, kat depan sekali tu. Nampak kurus kan? So, these all my classmates kat KK6. Alhamdulillah, kawan baik saya, Samnudi Yusof pun satu kelas dengan saya. Dia pun duduk sebelah saya masa matrik ni. So, campur. Bigger member and more friends. Okay, semua kat situ lah. Dia nak kenal yang atas tu, atas sekali belah kiri belah yang pakai spek hitam tu, macam spek hitam tu, itu Saiful Amri, lepas tu Ikhwandi, lepas tu Abang Syarin, lepas tu Chris Chow, Christopher Chow, lepas tu Azmi, okay, lepas tu Harizul, lepas tu Abdul Halim, lepas tu Jabit ni sedih sikit lah. Okay, tak masuk first year. Kemudian Dasuki, Fauzi, Azlan, Razak, okay. Lepas Jabit atas tu, perempuan tu tak ingat. Minta maaf tak ingat. Okay, lepas tu lelaki tu Dazuki, Fauzi, lepas tu Azlan, Razak, Khairul Nizam, okay, Apon, Samnudi, kemudian Rafizah Ramlan. Lepas tu siapa? Lepas Rafizah Ramlan, perempuan tu Maizun, Dr. Maizun. Okay. Perempuan tak ingat sangat lah bawah tu. Ada perempuan ingat tapi dah tak clear kan bawah tu siapa. Azhar, Yati, tak ingat, tak apa lah, okay. Anyway, cikgu tu cikgu Adi yang belah sini, yang sini, ni, yang ni kan, yang ni. Yang belah kiri sekali tu cikgu perempuan pakai tudung tu, cikgu English saya, cikgu Yunaizah. My favorite teacher lah, yang trigger interest for me to learn English. Itu saya punya matrik. Matrik Kuala Pilah ni saya jadi ketua kelas lagi. Okay, kemudian ketua kelas automatik akan jadi ahli majlis perwakilan pelajar. Okay. Kemudian saya ada kelab. Saya masuk lah, saya tak tahu kelab lain kan, saya masuk kelab kreatif. Jadi jugalah presiden kelab kreatif. Kena jugalah, saya kreatif jugalah kot. Okay. So somehow saya punya interest dalam so-called extracurricular activity tu, Allah sambung bersama dengan these two jawatan.
Saya have no choice lah kan. Kenalah berinteraksi, kenalah menguruskan and all that. And then somehow it did, these two ni, it did help me to know more about myself. Okay, saya suka bergaul dengan cara begini, dengan tanggungjawab. Okay, saya tanggungjawab dan saya somehow it give that kind of, give for me to opportunity to become a leader lah kan, pemimpin sikit, small leader in for class and the club. Okay, this is where I learn how to behave myself lah. Dah ketua kan. Okay, dah ketua. I have to learn how to behave myself. Saya terpaksa belajar, jaga saya punya perangai, jaga ni, so jaga kata-kata saya, semua saya belajar. To some people, it's small matter lah, tapi for me, I take it, that way lah. Take it that way. So, okay. So bila kalau pilah ni, masa matrik kalau pilah ni, saya tak walaupun saya mulalah berjinak-jinak dengan all this activity, tapi saya tak adalah sampai public speaking ni. Saya tak lagi, saya still inferior dari segi public speaking. Okay, public speaking saya di masa tahun 2 ni, insyaAllah saya punya, alhamdulillah study saya agak konsisten lah, walaupun tak top tapi agak konsisten. Okay, I don't have problem with the study lah basically masa tahun 2. Tapi I discovered another thing. I discovered about macam mana saya suka tengok orang bercakap, dan saya nak bercakap in public. Sebab tu saya suka tengok saya punya Presiden MPP cakap, sekarang ni doktor lah, Awang Johari, Awang besar nama dia, JAB, orang panggil dia JAB, Johari Awang besar. Okay. Saya suka dengan dia bercakap. Dia pandai bercakap in public. Ada few more lah yang saya suka. And saya, macam saya kecil-kecil dulu kan. Kecil dulu saya suka tengok berita bahasa Inggeris. Sebab saya suka tengok orang Melayu cakap bahasa Inggeris. Okay, dan saya berangan lah. Okay, one day, kalau dapat cakap bahasa Inggeris macam orang putih ni baguslah. Tapi itulah, sampailah saya tak berani, takut. Sampailah saya matrik tahun 1. Okay, dan saya suka tengok orang public speaking, saya suka tengok orang bercakap depan orang, dan saya suka tengok dia. Dan saya somehow it created the interest lah. What if, bagaimana kalau one day besok saya boleh bercakap macam tu depan orang, in public, ideally cakap dalam TV, berangan. Tahun kecil lagi saya ingat. Masa tu saya tengok dekat berita TV, bahasa Inggeris yang biasa tengok, Wan Zaliha Razi. Antara masa TV3 keluar lah, Wan Zaliha Razi. Okay, dia cakap dalam TV. Okay. Kemudian masa tahun 2 matrik ni, dua benda. Satu, saya suka tengok orang public speaking, dan saya macam one day I want to be that way. Saya nak cakap in public, saya nak macam tu. Seronok tengok orang. Dan saya juga one day aku cakap pasal public speaking, saya nak dalam bahasa Inggeris. Tapi saya lemah bahasa Inggeris dari segi komunikasi. Masih lemah. Okay. And what I discovered, okay, saya cuba tapi saya masih nampak lah, walaupun ketua kelas bukan ada public speaking sangat pun, cakap mula kelas dia orang tak kisah pun sebenarnya. Okay, just between teachers dengan student and all that lah. Okay. Dan satu lagi bahasa Inggeris. Tapi alhamdulillah, yang pertama bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni, itulah Cikgu Nazah tu, saya masuk kelas dia. Okay, sebab bahasa Inggeris dekat matrik pun dia bagi ikut kelas juga, ikut rank segi bahasa Inggeris, macam apa lebih bagus, siapa dia ikut dia punya ranking, dan cikgu akan differently lah. Dan saya dapat kelas Cikgu Nazah ni. Somehow, saya tak tahu kenapa. Cikgu Nazah ni somehow she triggered the interest for me to learn more about English in terms of communication. Okay. Tapi somehow, I don't know, but bila saya jadi macam excited nak tunggu kelas dia. So, bila tunggu kelas dia, saya akan cakap, saya akan cuba, dan dia suka, she was very supportive. She was very supportive. Okay. Somehow give me that little spark, to speak more. Cikgu Nazah ni. Terima kasih cikgu. You changed my life. Okay, semoga pahala cikgu berpanjangan lah, sebab I think alhamdulillah I did a lot of good thing with my English now lah. Okay.
Itu satu English. Saya somehow bila ada peluang tu, so every time kelas dia saya tak sabar. Berbanding dengan sebelum-sebelum tu, kelas bahasa Inggeris saya tak suka. Saya akan diam kan. Tapi bila Cikgu Norizah ni, memang dia akan encourage lah. Okay, dia akan encourage dan saya jadi minat. Dan saya keep talking lah. Saya mula speak up a few things lah. Okay. Okay, itu satu. Kemudian public speaking. Saya ni tak berani. Okay. And then ada one time, dekat PKP ni, setiap kelas ni dia macam buat setiap ada satu kena ambil giliran. Setiap bulan ke setiap perhimpunan, setiap kelas kena ada masa tu MPP berbincang macam mana kita nak galakkan public speaking lah. Jadi setiap kelas tu akan perlu hantar seorang wakil untuk bercakap di hadapan masa perhimpunan lah, perhimpunan setiap mingguan. Setiap minggu ada seorang wakil kelas for sometimes lah. Okay, so every class ada sampai turn kelas saya. Bila saya tanya, sampai turn kelas saya, seorang pun tak nak volunteer. Seorang pun tak nak. Seorang pun tak nak volunteer. So bila tak ada orang volunteer, at the end of the day, saya fikir, saya tanya saya punya fellow MPP lah, members, boleh ke aku cakap? Paksalah awak macam mana? Kemudian saya lah, ada day particular day, okay, not public speaking in English. Sebab masa kita nak encourage people to go for public speaking kan. So itulah program itu, program MPP lah. Dan cikgu pun sokong, pihak sekolah pun sokong saya buat. Kita orang buat. Setiap minggu ada seorang wakil daripada kumpulan kuliah untuk bercakap pasal public, but pick one topic of your choice and then speak for about 5 minutes, something like that. 5 to 10 minutes. Saya tengoklah kelas-kelas dia hantar wakil kan. Tengok, oh very powerful everything. And then lepas tu saya beritahu lah kelas saya, siapa nak jadi wakil. Tak ada seorang pun nak. Tak ada seorang pun nak. So what happened? Saya terpaksalah menawarkan, menterpaksakan dirilah untuk jadi wakil kelas. Tak ada orang nak jadi wakil. Saya ingat topik saya pilih. Topik tajuk dia, saya pergi think, fikir. Idea dia datang, saya tengok satu buku kawan saya. Okay, siapa buku tak ingat lah. Buku, and then from that book, think, tajuk dia think, berfikir. You know, it took me tak tidur nak fikir, risau sebab tak pernah public speaking. Okay, and then kena saya public speaking in English pula. No choice because my classmate tak ada seorang pun yang nak jadi volunteer. Padahal saya nampak ada few yang boleh cakap sebenarnya, tapi tak nak. Attitude kan, tapi tak apa lah. You know, all gone already. So saya terpaksa lah. It took me few days to prepare lah. Kan saya minta kawan roommate saya masa tu, Zainul kan, dia pandai English. Okay. Saya practice kat bilik. Itulah. That was my first ever public speaking. The worst thing in English. Okay. Masa tu cikgu kelas saya, siapa wakil sekolah? Saya cikgu aja. Awak, tak ada orang. Tanya cikgu terpaksa. Tak apalah, pergilah. Saya ingat. Memang very nervous. Memang saya tak tidur. Saya risau. Tapi that day, alhamdulillah. That day, I went up to the stage. And then masa itulah first time kan. Macam mana perasaan dia? Mula dah nervous kan. Itu nama dipanggil. Naik atas. Sampai atas. Tengok depan. Ini apa perasaan dia? Macam ni Saya nampak kan semua orang tu kan jauh je. Macam kecil, saya tinggi gila. Lepas tu macam sunyi. Walaupun masa tu perhimpunan kan, saya rasa macam sunyi, saya naik atas tu semua jauh gila. Kemudian nak apa? Tiba-tiba saya rasa segala darah naik kat muka saya ni. Naik, telinga merah. Atau member kat bawah, oh steady Jai. Tapi tak laku kuat cakap belah je dekat kayu perhimpunan. Tepuk tangan buat naik. And then I gave that speech. The topic was think, fikir, based on one book lah. And then masa tu okay, tak apa, kita sambung lepas ni. So, hantar nak pergi sekolah kejap. Saya kan lepas subuh, antara subuh dengan ni, ada free time tu, ada idea nak cerita lah.
Okay, so see you next sambung pasal Kulabilah ni. Okay, how I develop myself further when it come to communication. So I also develop further a little bit more on the leadership lah of myself. Okay, lepas tu saya nak cerita juga pasal macam mana what happened to me and my wife sekarang lah masa tu. Okay, see you sambungan. Okay, sambung tentang public speaking. Okay. So that was saya punya public speaking pertama saya semua hidup. So, semua hidup saya, itulah sebenarnya public speaking pertama sekali. Yang paling uniknya, okay. Masa tu kat atas tu, saya tengok semua orang kecil je. Okay, yang kecil, nervous, darah naik ke muka, okay, rasa panas telinga, and then masa tu bacalah semua selawat Nabi kan, selawat, bismillah semua keluar lah, cakap mati. And then, I delivered my speech. My first ever public speaking. Okay. Yang saya ingat masa tu, masa sebelum tu saya baca kan, saya baca channel tips, baca semualah, tengok semua, baca tengok. Okay. Saya ingat masa tu, saya tengok, saya pandang cikgu kelas saya, cikgu Max saya, cikgu Azhar nama dia. Masa saya tengah cakap tu, dia duduk depan, somehow saya tak nampak dia. Okay, lepas tu habis. Habis tu, inilah dia punya apa. Okay, habis tu habis lah, tak ada apa lah. Okay, macam, alah, siapa saya kan? So, habis lah macam tu lah. Tapi, bila turun tu habis, lepas tu tak sambung assembly kan, sambung semua diam lah. Okay. Dan bila habis assembly tu, masa nak keluar beratur tu kan. Masuk beratur tu and then jumpalah. I bump into my teacher, the Cikgu Azhar tu. Dan dia kata, dan dia kata kat saya, spontan lah dia kata, spontaneous dia kata. Zaini, it was a nice speech dia kata. It was a nice I kata it was nice one dia kata. I feel betul ke cikgu? Yeah, it was nice dia kata. And then bila saya balik kelas, okay. Okay, semua kelas macam biasa, tapi saya dapat feedback, okay. Orang kata, my friend kata, okey je dia kata, okey je. Maksudnya taklah teruk sangat kot. Okay, so saya cara blessing disguise lah kan. Adalah hikmah dia tu. Okay, and somehow that moment, that experience triggered me. Itulah pengalaman pertama saya. Lepas tu saya rasa kurang. I have broken the barrier. Saya dah pecahkan gelas saya punya takut untuk public speaking tu lah. Dan lepas tu saya rasa lebih confident. Walaupun tak perlu orang cakap public speaking lagi lah. Tak kisahlah. Okay. Itu satulah. So somehow saya dah dapat combine the two. Saya dah dapat pecahkan barrier bercakap in public. Okay. Sebagai seorang yang very inferior kan. Kemudian same time saya dah boleh bercakap bahasa Inggeris in public. That was for me, sebagai seorang macam saya ni, itu benda yang besar bagi saya lah. Because it's changed totally my confidence level, everything. It's really open me to something what I'm having now lah. That was the starting point. So I must thank Cikgu Inaiza. Okay. I must thank somehow indirectly my friend lah yang tak nak volunteer. So hikmah je. It's created new me lah. It's triggered something new me, something positive. Okay.
Kemudian kelab kreatif lah. Lepas tu saya lebih yakin lah. So kelab kreatif saya presiden. Saya macam biasa. Saya mula belajar interaksi dengan orang budak perempuan kan. All that kan masa Seremban tak sangat. Masa Seremban tak sangat. Okay. Kemudian masa Seremban saya kelab kreatif tu ahli dia asalnya ada 4 orang lelaki. Lepas tu seorang keluar. Okay, tinggal 2. Saya Zukiman dengan Rashidi. Okay, tinggal 3 orang lagi. So, kelab kreatif, mana budak lelaki masuk kelab kreatif? But luckily, I have a very supportive team members lah, kelab saya tu. Ingat nama dia masa tu, Esa, Fazila, siapa, Hazliza, mulai dalam komiti lah, komiti semua. Okay, kita buat trip visit and all that lah. So, we will work quite well. Kita buat jualan jubin, all that. And Alhamdulillah. So, that somehow started my, masa tu, I think towards the middle of matrik Kuala Pilah tu, saya dah kenal saya lebih kenal diri saya dan saya rasa masa towards the end tu dah kena isi somehow borang ke untuk isi apa pilihan kos dalam ni. Saya dah tahu dah, medic is not for me. That time saya tahu, medic is not for me. And I know saya akan kecewakan ayah saya, tapi saya have to take the risk lah. I have to make the decision. So, masa matrik tahun 2, saya dah buat keputusan dah sebenarnya. Pertengahan tahun tu, medic not for me. Tapi ada cakap dengan ayah lah. So medic is not for me. I don't know yet. Kos apa saya nak ambil. Masa tu. Tapi bukan medic, confirm. Okay. Itu satu dah. So Alhamdulillah, from Seremban to Kuala Pilah, I discovered more about myself, about my interest, even my own character, even my own strength. Okay, my own strength and what I can pursue further lah. And I know more. So rupanya saya ni suka berinteraksi dengan orang. Okay, suka berinteraksi dengan orang. Dan saya berkongsi saya suka, I like to share my thoughts, I suka bercakap. Sama slowly lah saya mula bercakap. Masa tu Kuala Pilah tu saya lebih banyak bercakap daripada di Seremban. Sebab saya ada lebih banyak peranan lagi besar kan, MPP, kemudian ketua kelas, kemudian orang kata orang pun dah kenal saya jugalah kan. Satu batch dah kenal saya more lah kalau kat Seremban dulu. Dan masa kat Kuala Pilah ni lah. Me and masa tu my wife made a confession to each other. Ada satu rahsia sebenarnya. Tak apalah, mungkin saya segan cerita. Tak apalah. Conclusion dia somehow we confess to each other lah masa tu. Each other. Masa yang tahu masa tu, yang very close masa tu kawan saya lah, Rizal, Dr. Rizal. Dia dah jadi saya punya postman. Di satu kelas dengan isteri saya ni sebelah kelas. Saya KK6 dia KK5 sebelah-sebelah. So setiap kali kelas dia lalu saya macam nervous, berdebar tengok mana dia. Sebab dia kena cross kelas saya kan, nak balik apa ke nak apa dia akan lalu kelas saya lah. Okay, so we confess to each other lah. So somehow dia terima saya terima dia sebagai more than friend lah. So I would say masa tu dah ada rasa sayang lah. I must say that. Tapi sebab saya ada pengalaman kan zaman sekolah dulu, ada bercinta monyet, I can still focus on my study. So tak ada masalah sebenarnya. Walaupun saya dilanda cinta dah. Okay, tak kisahlah masa tu apa. Tapi I know I was serious lah. I know I like her very much and I know I will commit to her lah. Okay. Tapi saya confess saja. So we became boyfriend girlfriend lah kot. Jadi kekasih lah kot. Okay. That almost was adult kan. Betul lah tu, bukan cerita monyet lagi dah. We are serious lah. Tahun 2 matrik. Okay. Saya punya postman saya di kelas sebelah, Rizal. Nak jumpa ke apa ke, terus Rizal lah. Sebab situ tak ada phone kan. Mana ada handphone kan. Tak ada WhatsApp tak ada. Itulah. So Alhamdulillah, tahun 2, I discover myself further. And result saya Alhamdulillah. Okay, result saya Alhamdulillah. I decided to go at the end of the day, towards the end tu, saya decided I'll go for engineering. Not doctor, not medical. It's not anything. Saya tak rasa masa tu saya buat jugalah research kan. Cuba tanya orang, tanya doktor yang saya kenal kan, ke kawan apa yang pernah masuk medik semua tu. Saya tanyalah dan saya start to investigate kan. Bila saya dah mula berani berinteraksi dengan orang, benda tu possible. Saya tanya, saya lebih banyak bertanya lah.
Sebab ada kawan-kawan saya masa kat matrik tu, abang dia doktor, kakak dia doktor. Saya tanya. Okay, saya tanya. Ini saya tanya cikgu. Saya pun tanya cikgu kan. Saya tanya cikgu semua. Saya lebih banyak. Bila saya dah berani berinteraksi, saya dah pecahkan the glass. So, saya lebih mudah untuk mencari maklumat lah. Sebab zaman dulu tak ada internet. Internet ada tapi very limited kot masa tu. Okay, susah nak dapat lah. Itu semua not everywhere kan. Saya lebih tanya, saya tanya cikgu kelas saya. Saya minta pendapat. So akhirnya saya buat satu keputusan, saya buat engineering. Walaupun saya tahu saya akan kecewakan ayah saya lah. Saya tahu. I know that I will disappoint him lah. Okay. So itulah. Zaman saya di Kuala Pilah. Kuala Pilah ni pusat matrikulasi Pasaran Siap masa tu. Dia satu tingkat, satu macam barek askar je. Panas kat situ. Okay, samalah saya. Okay, bagi saya beraktiviti macam persatuan kan, all that kan, itulah cara saya berinteraksi dengan orang. Sebab orang lain, some people interact with others through sports. I'm not sports. I bukan sports. Sports is not my things lah. Okay, because I think mainly because masa sekolah sebab saya dah ada break lama tu. So I cannot involve any sports. Okay, yang break lama saya, kaki saya retak dulu kan, cerita masa yang video sebelum ni tu, kaki saya retak tu, saya tak boleh sukan sampai saya form 5. Okay, langsung tak boleh. So it affected lah. I think that's the major factor lah. So saya rasa berpersatuan, menguruskan kelas, MPP tu, aktiviti yang curriculum tu, cara saya yang bukan sukan lah, berinteraksi dengan orang, saya interact dengan orang, saya belajar berinteraksi dengan lebih baik lah. So saya rasa 2 tahun di matrikulasi ni saya lebih kenal diri saya dari segi karakter saya sendiri. Saya juga lebih kenal apa yang saya nak explore further lah, apa kemahiran skills yang saya nak develop lagi, yang saya minat. Rupanya saya suka public speaking. Saya suka share my thoughts to others. That's me. Okay, saya suka interact dengan orang, saya suka dengar, saya suka bagi pendapat. I love to engage in that kind of discussion, interacting with others. That's me lah. So itulah. So alhamdulillah matrik saya buat pilih engineering, second choice saya sains fizik gunaan, nothing medical, memang tak langsung medical dalam nombor 3. Dia ada rank 223 kan, saya tak letak langsung. Okay, saya letak engineering, sains fizik dan gunaan. Okay, masa tu fakulti sains dan gunaan, dan juga another one is IT ke tak silap. Tetapi bukan medical lah, out, totally out. Okay. Yang tahu masa tu itulah. Masa tu bakal isi saya lah kot. Parents pun saya tak tahu. Family pun saya tak cakap. Saya hanya tahu saya dan orang yang dekat saya masa dekat matrik lah. So I must thank lah everyone. Okay, first masa matrik Seremban, Nasi Dewa, my friends there, and then Cikgu Yunaiza kan, and then Cikgu Muslihah, my class teacher masa dekat PMKP, very supportive. Saya tak tahu macam mana dia boleh tahu saya dengan isteri saya tu, Wahyu, ada relationship. Saya tak tahu kenapa. Macam mana dia boleh tahu, saya tak tahu. Sebab dia pernah beli saya. Saya kat kelas, dia kata, Zaini ni saya nak pergi kelas sebelah aja, dia kata. Zaini ni, apa kelas sebelah apa? Sekali tu malu saya. Pergi kelas sebelah lalu, Zaini, ni kelas KK5 lalu sebelah ni, dia kata. Satu kelas dengar. Sam faham tu tak tahulah. Mana yang adalah few yang tahulah. Kelas saya tu ada budak perempuan yang tahu, Jayati tahulah. Okay, my friend Sam tahulah. Sam cikgu. Dia selalu beri saya. Saya tak tahu macam mana dia tahu. Nak jadi cerita Cikgu Muslihah ni sekarang dah pencen ke belum Bila isteri saya jadi cikgu. Okay, dia cikgu, lepas tu sama mengajar sains. And somehow they met each other, I think few years back. Masa isteri saya dia cikgu, pindah di nilai, dia jumpa masa mesyuarat cikgu sains lah. Jumpa. Dia ingat saya lagi. Bila isteri saya jumpa dia, dia tanya, Zaini apa khabar? Macam dia tahu je saya dah kahwin dengan saya. Aduh, ya Allah. Jadi tahu kan Allah. Tu tak apalah. Okay. Nak cerita kan. So itulah matrik saya. Saya rasa zaman matrik saya 2 tahun memang amat-amat for me is meaningful to me lah. Meaningful to me. Okay, and then saya tahu apa yang saya nak polish lepas tu. And then bila saya dah masuk point 3 satu lagi, saya cuba foresee masa saya dekat what would I do masa degree kan, 4 tahun kat UKM tu.
Okay, masa tu saya dah mula banyak baca, banyak baca surat khabar, banyak masa tu surat khabar, Saya mula baca tentang kepentingan soft skill, all kemahiran public speaking, all that. Saya mula belajar tu. Satu lagi saya mesti tahu bahasa Inggeris. Memang saya nampak kepentingan bahasa Inggeris masa tu. Saya nampak kepentingan dia. Apa-apa saya tengok nak termenuga ke semua bahasa Inggeris. Saya dah mula nampak benda tu very very clearly. Sebelum tu nampak, masa zaman sekolah memang tak peduli lah. Tak nampak kepentingan. So bila saya ada pengalaman sebelum masuk U kan, masuk pre tu interview English, semua banyak dokumen English. Saya dah mula kenal, saya tahu I have to improve my English. Especially in English in communication. I have to improve that. And I must polish my skill. But saya tahu saya ni bukan student yang brilliant. I'm not a brilliant student. Okay. So saya pilih engineering. Okay. Walaupun result saya qualified me to go to medical, tak apalah, mungkin bukan rezeki saya, bukan rezeki orang lain kan, tak apalah. Okay, so I did not. So my friend pun surprise, cikgu kelas saya pun surprise, but saya score biology. Biology saya daripada matrix tahun 1 tak pernah fail dapat A. In fact, my cikgu kelas pun, Puan Musliha pun terkejut kenapa saya tak masuk medik. My friend pun, Sam pun, my best friend pun tak terkejut kenapa tak ambil medik. Dia ambil medik. Saya tak minat. Saya dah mulakan, saya rasa I don't think that's for me lah. So tak regret lah. Okay. I think I made the right call until now lah. Okay. So not because I wasn't qualified, but because I don't want to, simple as that lah. Okay. So itulah saya nampak that. So bila ini somehow mungkin Allah dah bukakan saya punya fikiran kan. So saya dah foresee myself untuk UKM 4 tahun, the next 4 years. Saya dah tahu apa yang saya nak capai. Banding dengan saya sekolah dulu, saya memang masuk sekolah, sekolah Sahabat Penuh, STJ tu, memang target saya akademik. Okay. Tapi bila saya masuk UKM, lain. Bukan akademik. Akademik tu bagi saya kena dapat degree. Itu wajib. Okay. And same time, saya dah start, I want to develop that skill. Saya nak develop saya punya kemahiran yang lain tu. Komunikasi saya, all that lah, soft skill saya. Saya nak develop that. Management, leadership, all that. Saya dah nampak kepentingan benda tu. So, bila saya baca artikel kan, tengok semua kan, saya tengok, oh banyak sangat. Yang bukan akademik punya apa yang saya perlu ada. Yang saya masih kurang. Saya masih kurang. Okay. Sebab tu, bila saya masuk UKM, sasaran saya, I must get degree. That's a must. I must get degree, the best way lah, whatever. I must get the degree. Of course lah, itu wajib lah kan. Kena pass degree. And I must get the best result, whatever lah. Okay, whatever result, I must get the best result lah. Satu. Same time, saya nak capai saya punya pembangunan kemahiran saya yang lain. Okay, maksudnya saya tahu. Okay, saya tahu. Masa tu saya imagine sikit. Okay, bila saya keluar daripada UKM, saya nak jadi seorang yang bersedia lah untuk hadapi dunia. Saya dah nampak, saya dah fikir benda tu. Tak tahu macam mana. Honestly, saya tak tahu macam mana. Saya tahu UKM, saya akan cuba capai pembangunan, selain pada kelas, saya nak dapatkan pembangunan skill. So, bila saya tanya, Pak, masa tu sebelum tu saya tanya juga. Saya tanya cikgu saya semua kan. Dia agree with me. Dia setuju. Sebab bila saya lebih interaksi dengan orang ni, saya lebih mudah bertanya lah. Tanya cikgu saya, tanya cikgu ni kan. Saya tanya macam mana cikgu. Okay. So, saya memang dah ada capai sasaran saya kena get that. Okay, that was my mindset. So, masuk UKM, saya tahu saya nak dapatkan, I want to build my skill, yang soft skill saya. Dan saya juga dapat pass the academic part lah. Okay. Saya kena balancekan benda tu lah. Okay. Of course, result academic nak dapat yang terbaik kan. Tapi, tengoklah. So, that was me. Okay. So, saya kecewakan ayah saya. Saya buat keputusan, buat engineering, and then I met. And then masa satu lagi. Masa masuk UKM ni, okay, somehow saya tak tahulah. Saya memang jenis yang tak suka play around ni kan. Saya jenis yang akan commit. Bila saya dah nak something, saya akan go for it lah. Okay. Relationship saya dengan masa tu, girlfriend lah kan. Isteri saya sekarang lah. Okay. Saya kata kat dia, okay, kita masuk UKM, okay. We want to, dia kata masa tu, sebelum masuk UKM, saya tanya dulu, are we going to continue or not? Saya tanya. Dia kata, why not kan? Sama-sama kita agree, we continue. Okay. So, saya kata kat dia, saya masuk UKM, okay. Saya nak ni capai ni. Okay. So, we continue, okay.
Okay, but we won't continue like normal people lah. Kita tak akan, don't expect me to berkepit, all that lah, not me. Sebab saya rasa saya kena fokus belajar macam biasa, dan juga saya kena dapatkan apa yang saya nak. Okay, so jangan nantilah. So dia kata, so kita have to be that way. But I committed myself to you. I committed myself to you. Okay, so that bila masuk tahun 1 nanti saya ceritalah, okay, how I committed myself to her lah, to segi relationship. Okay, so continue lah, saya continue dengan dia, tapi saya dah beritahu ke awal-awal. Okay, saya masuk UKM ni, saya kena belajar kan, saya kena belajar dan saya ni. So dia pun faham lah, saya akan fokus ni, so kita tak akan macam biasa lah. Saya nampak dah. Sebab saya tengok kan, saya tengok pun tak tahu juga, tengok orang kata kalau masuk universiti ni dah start berkapa lah, apalah kan. So I think I anticipated that. So I prepared myself and I told her. So we decided to continue relationship. Okay. Masa tu cakap pasal jodoh lagi lah. Tapi saya tahu memang saya suka kat dia. Memang saya, I can see that lah. Because saya tak tahu kenapa. Memang saya tahu I like her. I want to be with her. How? I don't know. Saya tak tahu lagi. Masa tu tak ada yang jelas lagi kan. Okay. Masa tu saya pernah doa lah. Saya doa juga. Jodoh saya dengan dia lah saya doa. Saya ni, saya tak kerti girlfriend ni. Tapi itulah. Saya dah jumpa, so tu saya akan nak commit lah. Itu je. So, that's it. Itu segala. So, I left PMKP. Okay. Overall, I left matriculation in a good way lah. Alhamdulillah, everything tak ada benda yang apa sangat. Okay. Life normal. Okay. Kenal more friends. Okay. More friends. Open my world to bigger things. Okay. I know myself better. Saya lebih kenal diri saya lebih lagi. Dan juga saya know what to do next. I dah lebih jelas apa saya nak capai selepas tu lah. Okay, walaupun saya kecewakan arwah ayah saya. Okay. So, itulah habis cerita matrik. Lah. Okay, 2 tahun. Setahun di Kuala Seremban, satu di Kuala Pilah. Alhamdulillah, it was a very colourful one. It was a very meaningful 2 years life, you know. Saya belajar macam-macam, saya kenal diri saya dan saya dapat, saya banyaklah colour dia, banyak warna. Bagi saya banyak warna dia lah. Okay. Saya kenal isteri saya, okay. Kenal isteri saya. Okay, itulah cara dia. So, itulah saya. So tamat cerita matrik. Okay. InsyaAllah, lepas ni, saya akan share pula bagaimana saya hadapi, saya terpaksa uruskan, you know, kekecewaan ayah saya lah sebab saya tak masuk engineering, masuk UKM. Dan bagaimana life saya bermula di UKM dan apa saya capai di UKM lah. Bagaimana saya explore myself in UKM. Okay, sebab yang penting bagi saya sampai sekarang saya ingat, kita kena, apa kita nak buat, kita kena enjoy. Kita kena enjoy. Apa yang kita buat, kita kena seronok buat. Bila kita seronok buat, kita akan tengok segala masalah, cabaran tu akan jadi macam bukannya masalah. Cabaran tu macam halangan ke, susah ke apa, itu bukan masalah. Itu macam bagi kita cabaran yang kita perlu atasi. Sebab tu masa tahun 2 tahun di UK ada matrik tu, saya kenal diri saya seronok. Saya enjoy that interaction, you know, public speaking, all that. Saya enjoy that, and then I know more about saya. So I want to, for me the way forward, I want to continue. If I want to move more in my life, saya kena buat something yang akan allow me to do all that. I need to do something that allow me to do that, all that. That's the way forward, because why should I stop kan? Itu yang saya seronok buat. So saya seronok buat. Okay, macam saya seronok nak buat kan. So sebab tu bila dapat cabaran public speaking tu, walaupun susah, macam nampak ni, tapi saya took the effort. Belajar, prepare, practice, and then tanya orang, all that. So I prepared myself. I never see it as a problem. I see it as a challenge. I have to overcome it. Find way how to overcome that. Itu penting. Okay? Bila saya dah matrik, saya fikir balik, next is my career. Career tu saya nak hidupkan. That's my career. So it must be something that I wanted to do. You know, it's not what I wanted to do. It's not what I expected to do. Sama lah. For me, career, life macam tu. It's not what others wanted to do. Even though masa tu fikir, betul saya dah buat that difficult decision yang disappoint the most important figure in my life, okay, my father. Okay, I had to make it because that's for my life. At the end of the day, I'm not doing something bad. Okay, so I have to do it. So in life ni bagi saya kita kena buat apa itu seronok, as long as benda tu bukan benda yang tak elok lah. That's because kita kena seronok apa kita buat. Tu yang saya belajar dalam 2 tahun tu. Antara key reason why I did not
do the medical lah. I did not decide, saya tak buat keputusan untuk masuk buat medik. Sebab saya tak nampak benda tu akan jadi saya seronok buat. Saya tengok masa tu saya fikir, saya tengok doktor, tak lah, doktor tak apa. For me conclusion semua, medical line tu not for me, itu je. Bukan tak apa, I cannot question all their life, tapi it's not for me, itu je. So saya seronok. Lepas tu saya pilih engineering. Saya rasa itu lebih dekat dengan saya berbanding lain. Berbanding yang medik lah. Okay, so itulah life ni kita kena buat apa yang kita seronok buat, and then bila kita seronok, kita boleh committed, kita boleh disiplin, kita tak akan nampak masalah sebagai masalah, kita nampak masalah sebagai cabaran, kita have to overcome, find way to overcome, and then once kita dapat overcome tu, that's our satisfaction that can propel us further. That's what I learn in life lah. So sometimes you have to make difficult decision. In life macam tu lah. Sebab Nabi pun paksa pindah daripada tempat lahir dia kan, Mekah ke Madinah, untuk for something better lah. Kita kena believe lah. Percayalah. As long kita buat benda yang betul kan. So kita have to make that difficult decision. Making difficult decision is a part of our life, and our life as a human lah. Okay, itulah yang saya belajar lah. Okay, now bolehlah cakap, saya boleh express kan, saya boleh gambarkan dulu, now saya expresskan dari segi perkataan. Dulu saya tak nampak, saya nak buat ni, tu je. But that what I learned, that's my key takeaway from that lah. Okay, so jumpa lagi. Lepas habis zaman pre-U, kita akan masuk juga, saya akan kongsi juga zaman universiti, tahun 1 di UKM. Okay, jumpa lagi. Take care kalau anak-anak saya tengok, cucu saya tengok. Okay, inilah ayah, inilah atuk. Okay, insyaAllah lah cucu saya tengok kot, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.